melihat Rasulullah membuatkan sahabat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi, para sahabat ingat Allah. Tengok Nabi, sahabat ingat Allah. Maka kesemua sahabat berebut-rebut kalau solat untuk berada pada saf yang pertama di sebelah kanan. Sebab Nabi bila solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi akan beralih di sebelah kanan, dan kadang-kadang Nabi menghadap keseluruhan badan dia, menghadap ke makmum, no? Dan yang selalunya Nabi ke belah kanan lah begitu. Maka sahabat yang duduk belah kanan semuanya akan melihat Rasulullah. Mereka suka untuk tengok Nabi dan mereka merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira kalau Nabi hantar keluar saja, keluar pergi mana-mana jadi wakil ke apa ke, teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat dalam satu kisah nama Hisham ibn Al-As, sahabat Nabi. Kisah ni disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan Imam Ibn Kathir sebut isnaduhu jayyid wa rijaluhu thiqat. Sanad hadis ni A, dan perawi-perawi dia semuanya thiqah. Tapi pelik cerita ni, iaitu dua orang sahabat, Hisham dan juga seorang lagi tak disebutkan nama, diutuskan untuk pergi berjumpa dengan Maharaja Rom. Maharaja Rom yang waktu tu merupakan dua kuasa besar dunia. Dua tertinggi waktu tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut hari ni dunia moden, dua tertinggi kita kata Amerika dengan Rusia lah, paling kuat kan. Ketika Rasulullah menjadi Perdana Menteri Madinah, dua kuasa besar dunia ketika itu adalah Rom dan Parsi. Rom dan Parsi. Kedua-dua ini dikalahkan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita dia, suruh Ustaz Fitri buat tajuk tu, panggil mana-mana Ustaz kan. Bagaimana mereka dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni zaman keemasan Khulafa' Rashidun. Zaman emas Khulafa' Rashidun ialah pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi waktu hantar ni bukan zaman Sayyidina Umar, sama ada zaman Rasulullah atau pada zaman Abu Bakar peristiwa ni. Dua sahabat ni pun pi, cerita panjang ke pendek? Kan, dua sahabat ni pun pi, kemudian jumpa menteri besar dia dulu, no? Maharaja Rom ni dia ada menteri dia banyak lah di mata-mata tempat. Dia punya gubernur dia. Dia maharaja, dia ada gubernur dia banyak. Jumpa gubernur dia di Syria, di Dimashq. Damsyik tu, di Dimashq. Jumpa, berunding apa semua, ni saya pendekkan lah tu. No? Berunding apa, kemudian akhirnya dapat berjumpa dengan maharaja pertama. Maharaja Rom, nombor satu punya. Maka mereka ni pun pi. Bila jumpa dengan Maharaja Rom yang pertama ni, Maharaja ni pun soal jawab lah, sebab ada penterjemah di situ yang fasih bahasa Arab, soal jawab. Kamu solat macam mana, kamu puasa macam mana, kamu soal jawab bang apa semua. Dan kedua-dua sahabat ini pergi untuk berjumpa dengan salah satu daripada kuasa besar dunia ini adalah untuk menyebarkan Islam. Bukan nak jual minyak kelapa sawit. Bukan nak pergi cari projek, tuan. Subhanallah. Tengok pemerintahan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa yang Nabi sebut. Apabila Nabi sebut kepada kita untuk kita mengajak orang lain kepada Allah dan Islam, Rasulullah sendiri dengan berani, Abu Bakar sendiri dengan berani, Sayyidina Umar juga dengan berani berdakwah kepada maharaja-maharaja, presiden-presiden dunia ketika itu untuk mereka memeluk Islam kalau nak selamat. Padahal tentera Madinah ketika itu, tentera Madinah waktu itu tidak melebihi 100,000 orang. Tentera Madinah. No? Rom kalau dia arah
tentera cawangan saja boleh turun 300,000 orang. 400,000 orang. Ada kisah dia. Saya ambil angka tu bukan saja-saja angka tu. Rom, maharaja dia, kalau dia arahkan gubernur dia, gubernur mana-mana, gubernur ni macam menteri besar lah. Dia arahkan gubernur sekian, buat turun, pergi serang sekian. 400,000 turun. Bukan yang pusat lagi tu. Tu baru tentera yang punya ramai. Tapi berani Rasulullah, berani Abu Bakar, hantar surat, hantar wakil lagi. Bawa surat, pergi. Sebut kepada mereka, kami pesuruh kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kalian kepada Islam. Kemudian tak habis hari itu, Maharaja Rom bagi satu rumah homestay lah kot. Takkan homestay noh, Maharaja Rom kan. Sahabat Hisham ni kata rumah cantik, rumah mewah, bagi kat mereka untuk duduk selama beberapa hari. Dan ada satu malam mereka pun dipanggil. Tuan-tuan, kisah ni. Dipanggil untuk pergi ke satu tempat. Bangunan lah. Maharaja ni sendiri. Tuan-tuan tengok dia punya apa khazanah negara dia yang dia nak tunjuk. Masuk ke dalam bangunan yang besar tu, maka ada banyak kotak-kotak-kotak yang dikunci dengan rapi. Kotak lah, kotak-kotak. Maka Maharaja Rom pun bawa pergi dekat. Dia pun buka kotak yang pertama. Buka kotak tu, dikunci. Khazanah negara tu dalam tu. Kemudian dibuka. Dia ambil satu bekas sutra. Kemudian dibuka. Bekas tu ada muka orang. Leher dia panjang. Kemudian dia tidak ada jambang. Orang tadi ni. Kacak. Maharaja Rom pun tanya, "Ata'rifuna man hadha?" Kalian kenal ke siapa ni? Sahabat dia orang tadi kita tak tahu. Dia pun sebut, ni Nabi Adam alaihissalam. Gambar. Cerita ni cukup pelik main mana gambar zaman tu. Kan? Cukup pelik Tapi cerita ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir lah. Kan? Dan dia kata sanad dia jayyid. Kan? Bukan dhaif, bukan ni. Nabi Adam. Dan Nabi Adam, tuan-tuan, setakat yang saya tahu, satu-satunya Rasul yang tidak berjambang. Macam orang Melayu. Ni orang panggil janggut tau. Ajak orang pula. Jambang ni hak ni. Dia panggil lihyah dalam bahasa Arab. Yang ni dia panggil kausajun. Kausaj, asy'arul ladzi yanbutu tahta dhiqni. Rambut yang tumbuh di bawah ni. Waktu saya duduk asrama dulu ni, asrama hak ada 5-60 buah negara dunia tu, saya tengok dalam dunia ni yang negara bangsa manusia yang tak ada jambang ni hanyalah Jepun, China, Korea dengan Melayu. Jepun, China, Korea yang sepek-sepek ni kan, lepas tu Melayu. Kita tak ada jambang. Dan bila baca hadis Nabi Adam alaihissalam tidak ada jambang. Dan penduduk syurga kesemuanya akan diubah bentuk tubuh dan juga rupa kita mengikut Nabi Adam alaihissalam. Iaitu tinggi kita dalam syurga 60 hasta seperti tinggi Nabi Adam. Dan muka kita tak ada jambang seperti Nabi Adam alaihissalam. Tak ada ni, kosong. Kemudian dia Maharaja Rom ni, dia yang pegang sendiri kunci tu. Kemudian dia pun pergi kepada kotak yang kedua, dia pun buka, dia pun buat keluar satu gambar. Banyaklah ciri-ciri yang disebutkan, saya tak ingat dah hadis tu. Antara ciri yang disebut ialah mempunyai jambang yang cantik, jambang yang indah. Macam mana jambang hak elok? Entah nak bayang macam mana kan? Jadi saya balik asrama, saya parti tuan. Tak semua jambang elok tuan, bukan semua jambang elok. Jambang yang cantik ni dia macam mahkota kat orang lelaki tu. Dia cantik, dia tak naik merata macam tu. Dia tak pi kanan kiri depan belakang ni, dia semua lurus macam tu. Subhanallah. Bila saya perhati kan, dan kebanyakannya juga adalah orang Syria juga. Kan? Bang Salim pun ada juga. Orang Syria pun banyak lah kan. Dia jambang tu elok.
Bila baca hadis yang menyebutkan tentang jambang yang elok ni, kita boleh faham lah. Sebab kita pernah tengok kan. Maka dia pun sebut yang tu Nabi Nuh AS. Kemudian buat keluar gambar yang ketiga, gambar. Duduk dalam bekas baldu ke bekas sutra tu, buka ada gambar, tunjuk. Gambar yang ketiga, gambar Nabi Ibrahim AS. Kemudian dia berjalan jauh. Maharaja Rom ni dia berjalan di kotak jauh sikit. Dia pun buka. Ini cerita Rasulullah ni kan. Bila dia berjalan jauh sikit, ujung sekali dia pun buka. Dia ambil kotak tu warna putih, cantik lah. Ada kotak hitam, ada Rasul kotak hitam, ada Rasul kotak putih. Ada kotak putih, sutra tu dia pun buka. Dia buka, dia tunjuk. Ta'rifuna man hadha? Bila tunjuk je gambar tu, dua-dua sahabat teriak. Bakaina. Dua-dua teriak. Sahabat. Muka Nabi ni tengok waktu bila pun teriak. Kita akan menangis. Dia jadi hibah. Dia je main. Tengoklah. Kalau tengok. Kan. Kalau Allah muliakan dalam mimpi pun, bila kita tengok tu tak boleh cakap dah. Dia tak boleh cakap dah. Kalau duduk jarak jauh tak berapa sangat. Kan. Ada orang kali pertama tu nampak jarak jauh. Kan orang sebut tu Rasulullah. Tengok pada jauh tak rasa apa sangat. Kan. Tapi kalau duduk depan, dia tak boleh keluar perkataan dah. Dia tengok, dia teriak. Kan. Wallahu a'lam. Yang tu daripada apa. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum, bila buka kotak tu tunjuk, bakaina, kata Hisham, kami pun menangis. Innahu Rasulullah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada duduk tu, Maharaja Rom tu waktu buka tu dia duduk. Bila depa kata Muhammadur Rasulullah, dia pun berdiri, dia kata Muhammad. Dia kata yang ni ke Muhammad? Betul ke yang ni Muhammad? Dia kata ya, inilah Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, Maharaja Rom kata, sebenarnya kotak Nabi kalian ni duduk belakang. Dia yang terakhir lah, Nabi terakhir. Aku sengaja tunjuk untuk aku lihat apa reaksi kalian. Nak beritahunya para sahabat radhiyallahu anhum, bukan kita kenal pun tuan. Sahabat nama Hisham tu bukan kita kenal pun. Tapi kesemua mereka menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil sahabat, kesemua mereka menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nak duduk dalam syurga, satu negeri dengan Rasulullah, nama negeri itu adalah Jannatul Firdaus. Syurga dia bertingkat-tingkat. Jarak daripada satu tingkat nak pergi ke tingkat seterusnya, Nabi kata seperti mana jarak daripada bumi pergi ke langit. Orang hak duduk syurga bawah tuan-tuan, syurga Aden, Jannatul Ma'wa, kan, yang syurga-syurga lain ni, hak duduk bawah ni, mereka melihat syurga-syurga yang di atas mereka seperti mana seorang yang duduk di bumi dan melihat kerdipan-kerdipan bintang. Tengok macam tu lah. Jauh. Dia punya beza dia jauh. Setiap syurga beza dia jauh. Kalau nak boleh tengok Rasulullah hari-hari, kalau nak boleh bersembang dengan para Nabi setiap hari, mesti kena Jannatul Firdaus. Sebab tu Nabi kata, kalau minta syurga, Nabi kata, minta Al-Firdaus Al-A'la. Nabi kata, kalau minta syurga, minta Al-Firdaus Al-A'la. Minta Firdaus yang tertinggi. Sebab dia adalah tempat tinggal para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang terpilih. Orang terpilih.